Hai geng, subscribe, kopi link hantar kat mak am, pak am, tok am. Okey, kita nak membicarakan soal ni, pakat dok nak lawan UMNO ni, dok nak hapuskan UMNO ni. Jadi kita boleh tengok dulu Parti Bersatu ada di dalam Pakatan Harapan dan bersama Tun Mahathir GTA. Sekarang dia dah jadi GTA. Okey. Sebelum PRU 14 pakat dok nak tumbangkan UMNO lah apalah ke. Jadi Tun Mahathir bersama Parti Bersatu mailah menumpang Pakatan Harapan. Dan waktu tu Parti PAS pun dia pun nak lawan enggak Barisan Nasional. Jadi okey. Jadi lawan 3 penjuru. Lepas tu bila dah Pakatan Harapan dah menang dah. Okey, bila dah menang dah apa semua, lepas tu sepatutnya sampai masa Tun Mahathir kena serahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Jadi puak-puak Bersatu ni yang depa jadi menteri ni dan juga Presiden Parti Bersatu adalah Muhyiddin Yassin. Dia duk takut bila Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, dia duk takut menteri-menteri baru akan dilantik oleh Anwar Ibrahim. Sedangkan benda tu Anwar Ibrahim tak terfikir pun dia nak lantik menteri-menteri baru. Lepas tu depa pun keluar. Depa semua Parti Bersatu dan Tun Mahathir letak jawatan tiba-tiba tanpa berbincang apa-apa. Lepas tu Parti Bersatu keluar daripada gabungan Pakatan Harapan. Jadi bila dah keluar daripada gabungan Pakatan Harapan, Parti Bersatu ni dulu hang kata lawan UMNO, dulu hang kata lawan rasuah, dulu hang kata kita nak kena bersihkan negara kita lah apalah. Sebelum ni Muhyiddin Yassin hang duduk di dalam UMNO dah berpuluhan tahun. Hang duduk dalam UMNO puluhan tahun. Jadi bila Najib Razak remove hang daripada timbalan presiden dan juga timbalan Perdana Menteri, jadi hang menubuhkan Parti Bersatu dan dalam hati hang ni terwujudnya benci kepada UMNO. Jadi bila hang dah duduk elok-elok dah, lepas tu hang duk takut nanti hang tak jadi menteri-menteri apa kalau Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri. Lepas tu Azmin Ali pun takut lah apa semua. Jadi hampa belah, hampa pitadah tangan dekat UMNO, jom. Hampa rasuah ke, hampa jahat ke, hampa pembunuh ke, hampa ni penzalim ke, tak apa, mai duduk dengan kami kan. Okey, lepas tu bila hampa dah wujudkan dah Perikatan Nasional. Bila dah wujudnya Perikatan Nasional, lepas tu kedudukan hang tu lemah. Kedudukan Muhyiddin Yassin tu lemah. Majoriti yang menyokong Muhyiddin Yassin tu tak banyak. Lepas tu bila masa saja akan jatuh. Lepas tu walaupun depa ada di dalam Perikatan Nasional, depa pun huru-hara. Jadi kawan-kawan ni pun takut jatuh lah apalah apa semua. Okey, dia buat darurat. Dia buatlah PKP yang paling lama. Kan, dia buat macam darurat. Sebab apa? Sebab dia takut bila darurat, bila negara kita sesuatu negara tu darurat, Perdana Menteri tu dan kabinet tu takkan jatuh. Faham tak? Takkan jatuh. Jadi bila darurat terlalu lama, ekonomi Malaysia drop, mata wang kita drop, segala maknanya import ekspor kita pun drop. Jadinya beberapa pimpinan UMNO ni tak puas hati. Sebab apa Muhyiddin kena buat macam ni? Lepas tu beberapa orang ni depa nampak rupa-rupanya dia nak selamatkan kedudukan dia. Jadi bila dia fikir dia nak selamatkan kedudukan dia, bila dia nak selamatkan diri dia buat darurat. Lepas tu bila darurat terlalu lama, merugikan negara dan juga merugikan rakyat. Lepas tu beberapa belas ahli parlimen daripada UMNO tarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Of course Muhyiddin Yassin jatuh. Jadi dia gagal. Dia tercetusnya kerajaan gagal daripada zaman Muhyiddin Yassin. Dan apabila Muhyiddin Yassin jatuh, naiklah Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri.
Lepas tu sebelum Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri, macam sepatutnya Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri dengan syarat kena menghapuskan kes-kes jenayah, kes-kes kejahatan Najib Razak dan juga Zahid Hamidi dan beberapa orang lagi pimpinan-pimpinan UMNO. Jadi Anwar Ibrahim tak setuju dengan apa yang diminta oleh Najib Razak dengan Zahid Hamidi. So Anwar Ibrahim dia tak cukup sokongan. Jadi Anwar Ibrahim dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Lepas tu naiklah Ismail Sabri. Bila naik pula Ismail Sabri, antara UMNO dan Bersatu dan PAS ni depa duk tengah bergaduh. Di waktu tu Muafakat Nasional masih cantik lagi lah. Lepas tu bila macam berlakunya pilihan raya negeri Melaka. Sebelum tu Sabah. Lepas tu sekarang ni daripada Bersatu jadi Menteri Besar Sabah. Lepas tu Melaka, lepas tu Johor. Dan apabila berlakunya pilihan raya, depa tak macam nak cakap, depa tak mau bergabung, depa nak buat hang-hang aku-aku. Lepas tu sekarang ni bila macam UMNO menang dengan majoriti tipis. UMNO menang bukan menang besar. Menang disebabkan perbankan berpecah saja. Jadi bila UMNO menang, Johor pun UMNO menang. Lepas tu sekarang ni dok nak pilihan raya PRU. Pilihan raya Malaysia lah yang ke-15. Lepas tu sekarang ni Parti Bersatu pula dah tiba-tiba dia cakap depa duk huru-hara. Dekat Melaka pun satu kursi je, dekat Johor pun satu kursi saja. Depa duk takut depa akan ni Parti Bersatu dan PAS ni akan bungkus lagi teruk. Lepas tu tiba-tiba dia ajak dia ajak Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional. Faham tak maksud aku? Cerita aku agak macam berterabak sikit lah. Sebab aku masuk macam-macam. Jadinya bila sekarang hang ajak bergabung Parti Perikatan Nasional ni, parti-parti yang duk offer ahli parlimen PKR supaya lompat main masuk Parti Bersatu ni, Parti Bersatu yang offer ahli parlimen PKR, ahli parlimen DAP supaya melompat meninggalkan Parti PKR atau parti DAP dan juga Parti Amanah supaya meninggalkan macam gabungan PH, mai duduk dalam Perikatan Nasional dan dijanjikan duit ringgit, jutaan ringgit dan juga dijanjikan dengan kuasa, dengan ada kedudukan menteri ke timbalan menteri ke apa-apa ke. Lepas tu sekarang ni depa ajak parti macam Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional. Lepas tu tak ada apa-apa lagi. Rafizi Ramli cendeh kan. Cendeh, orang paling kata cendeh, terajang, penyepak kan. Habis kalau hari ni kita bergabung, apa guna langkah Sheraton? Apa guna langkah Sheraton yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin? Apa guna semua tu? Dan apa guna PRU 14 hari tu kita bergabung? Apa guna kita menang pilihan raya hari tu? Apa guna Abid? Jadinya moral story semua ni benda yang sia-sia. Kalau Pakatan Harapan pergi masuk gabung dengan Perikatan Nasional, memang tak ada guna, memang menghapuskan negara. Kena ingat antara tiga gabungan besar, Perikatan Nasional, Parti Bersatu dengan PAS, Barisan Nasional, UMNO dan MCA dengan MIC dan juga Pakatan Harapan, ada Amanah, ada DAP dan ada PKR. Di antara tiga-tiga parti ni hampa boleh tengok parti mana yang mengejar kuasa, parti mana yang memikirkan kuasa dan parti mana yang membawa suara rakyat, parti mana yang membawa suara-suara rakyat, parti mana yang membawa suara-suara rakyat dan juga parti yang memikirkan kesusahan
apa yang perlu buat, apa tindakan yang rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia perlu buat untuk nak mengawal ekonomi Malaysia supaya lebih baik daripada sekarang. Kena ingat, ekonomi kita hari ini jatuh berpunca Barisan Nasional setelah terbongkarnya kes 1MDB, kecurian. Selepas terbongkarnya, mata wang kita jatuh, persepsi kita jatuh, dan juga bila Pakatan Harapan memerintah, persepsi rasuah kita makin cantik, turun daripada 61 turun ke 51. Lepas tu mata wang kita agak mengukuh sikit, tapi tetap RM4 lah, tapi agak mengukuh sikit. Jadi bila sekarang turun dekat zaman Muhyiddin Yassin, makin hancur. Hutang negara lagi bertambah, gila-gila punya bertambah hutang negara. Kena ingat tu, hutang negara bertambah gila-gila habis zaman Muhyiddin Yassin, sehingga ke sekarang zaman Ismail Sabri, kerajaan Malaysia tak boleh buat hutang dengan banyak. Faham tak? Kerajaan Malaysia setakat boleh buat hutang bawah daripada 10 bilion. Untuk sekali nak hutang tu, macam hang nak hutang RM1,000 tak boleh. Hang hanya boleh hutang RM10 ataupun RM20. Kan? RM1,000 hang tak boleh hutang lah. Contoh macam itulah. Jadi dengan kerosakan akibat lockdown terlalu lama, PKP terlalu lama, inilah hasilnya kita kena hadap. Kena ingat, orang yang naik jadi Perdana Menteri zaman Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kelayakan untuk mereka tu tak ada. Dengan apa fikiran mereka, apa pengetahuan mereka, atas apa pengalaman mereka tu tak ada. Ismail Sabri tak pernah jadi Menteri Kewangan dan Ismail Sabri tak tahu pengurusan kewangan macam mana. Muhyiddin Yassin tak pernah jadi Menteri Kewangan dan Muhyiddin Yassin dia tak pernah tahu macam mana pengurusan wang kewangan Malaysia. Jadi kita kena ingat, sekarang ni mereka yang ada di dalam kerajaan sekarang ni hanya memikirkan kuasa untuk diri sendiri. Apa projek, apa komisen yang mereka boleh dapat. Jadi fikirkan tolak UMNO, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokonglah Pakatan Harapan. Dan kena ingat, segala janji-janji, kata-kata Tun Mahathir di zaman PH, pimpinan Pakatan Harapan adalah Tun Mahathir. Tun Mahathir pengerusi Pakatan Harapan. Dan Tun Mahathir telah mengeluarkan kata-kata yang kecewa kepada rakyat Malaysia. Sehingga kan berapa ramai rakyat yang frust, yang kecewa dengan Pakatan Harapan disebabkan Tun Mahathir. Tun Mahathir sahaja yang mengeluarkan kata-kata manifesto, bukan kitab suci. Lepas tu Tun Mahathir kata rakyat pemalas, jangan bagi muka kepada rakyat. And cuba hampa bayangkan. Dan sekarang ni bila Tun Mahathir keluarkan kenyataan tu, macam betapa kecewanya hati-hati penyokong-penyokong Pakatan Harapan, ahli parlimen Pakatan Harapan dan rakyat yang menyokong Pakatan Harapan. So kita boleh nilai sekarang ni Pakatan Harapan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. So kita nak bawa perubahan. Anwar Ibrahim ada pengalaman yang cukup luas dan Anwar Ibrahim diiktiraf mendapat award Menteri Kewangan Terbaik Asia, dan pelbagai negara panggil Anwar Ibrahim untuk memberi nasihat kewangan, nasihat ekonomi kepada negara-negara lain. Singapura, Indonesia, macam-macam, banyak negara yang memanggil dia.